Hai semua, kita akan belajar matematik tingkatan 5 KSSM bab 8 Pemodelan Matematik. Standard kandungan 8.1 Pemodelan Matematik. Standard pembelajaran 8.1.1 Menerangkan pemodelan matematik. Dunia ini dipenuhi oleh soalan penting yang tidak terjawab. Misalnya, adakah kenaikan paras laut akan memberikan kesan kepada negeri-negeri pesisiran pantai di Malaysia? Misalnya, berapakah kos perbelanjaan untuk belajar di kolej atau di universiti dalam tempoh 10 tahun yang akan datang? Misalnya, adakah jumlah penduduk di Malaysia akan melebihi 40 juta orang? Misalnya, adakah ciri-ciri mangsa jenayah cyber dapat dikenal pasti dengan mengkaji tabiat seseorang itu melayani internet? Jawapan kepada persoalan di atas sentiasa dikaji oleh seseorang penyelidik. Di sini, fikirkan, adakah jawapan kepada persoalan ini dapat dicari? Ya, mungkin. Yang pastinya ialah cubaan untuk mencari penyelesaian memerlukan penggunaan matematik melalui penciptaan aplikasi dan perincian model matematik. Itulah sedikit pengenalan tentang pemodelan matematik yang akan kita belajar secara mendalam dalam bab ini. Jadi, model matematik ialah suatu perwakilan bagi satu sistem atau senario yang digunakan untuk memperoleh kefahaman secara kualitatif dan atau kuantitatif bagi masalah dunia sebenar serta meramalkan perakuan masa depan. Proses membina model matematik ini dikenali sebagai pemodelan matematik. Dalam pemodelan matematik, masalah dunia sebenar diterjemah sebagai masalah matematik. Misalnya, rumus F sama dengan PKM menunjukkan suatu hubungan antara faedah mudah F huruf besar dengan prinsipal P kadar K dan massa M. Jadi satu model matematik sebenarnya ialah suatu hubungan matematik yang menghuraikan situasi dunia sebenar. Perhatikan masalah di bawah. Di bandar A terdapat 40,000 orang penduduk. Diketahui bahawa 45% daripada penduduk di bandar itu mengamalkan tabiat menggitar semula botol minuman plastik terpakai. Jika setiap orang di bandar itu menggunakan 5 botol minuman plastik setiap minggu, berapa banyak botol minuman plastik yang digitar semula setiap minggu di bandar tersebut? Ini adalah satu contoh soalan yang kerap sekali ditanya dalam buku matematik untuk mengukuhkan konsep peratusan. Hal ini adalah satu contoh soalan dalam bentuk masalah. Masalah ini memberikan semua maklumat yang diperlukan. Apa yang perlu kita lakukan hanya kita laksanakan perhitungan supaya satu jawapan yang betul boleh diperoleh. Masalah seperti ini digunakan untuk membantu kita memahami konsep matematik. Misalnya di sini untuk memahami konsep matematik tentang peratusan dan mengukuhkan kemahiran matematik yang penting. Mari kita meneliti contoh kedua. Berapa lamakah masa yang diperlukan untuk membersihkan tumpahan minyak di lautan? Ini adalah satu contoh soalan di mana soalan ini agak berbeza. Soalan ini tidak mempunyai maklumat yang mencukupi untuk dijawab. Soalan ini adalah satu contoh soalan yang terbuka. Kita biasanya tidak mempunyai maklumat yang mencukupi apabila cuba menyelesaikan masalah dunia sebenar.
So, permasalahan dunia sebenar memerlukan kita menggunakan pengetahuan matematik dan juga kreativiti untuk menyelesaikannya. Dalam hal ini, pemodelan matematik adalah paling sesuai untuk menyelesaikan soalan terbuka seperti ini. Terdapat 6 komponen yang penting dalam pemodelan matematik. Pertama sekali, kita perlu mengenal pasti dan mendefinisikan masalah, kemudian membuat antaian dan mengenal pasti pemboleh ubah. Teruskan mengaplikasi matematik untuk menyelesaikan sesuatu masalah dan menentukan dan mentafsir penyelesaian dalam konteks masalah berkenaan. Kemudian memurnikan model matematik dan melaporkan dapatan. Proses pemodelan boleh diringkaskan seperti dalam raja di bawah. Daripada masalah dunia sebenar, pertama sekali kita mengenal pasti dan mendefinisikan sesuatu masalah. Kemudian membuat antaian dan mengenal pasti pemboleh ubah. Kemudian mengaplikasikan konsep matematik untuk menyelesaikan masalah tersebut. Seterusnya, menentukan dan mentafsir penyelesaian dalam konteks masalah berkenaan dan memurnikan model matematik. Akhir sekali, melaporkan dapatan. Walau bagaimanapun, kita mungkin perlu ulang komponen 1, 2, 3 jika diperlukan. Contoh 1 dari buku teks. Jeremy menyimpan 4,000 di Bank Bunga Raya dengan kadar faedah mudah 1.5% setahun. Jeremy ingin membeli seunit komputer berharga RM4,455 melalui hasil simpanannya. Berapa lamakah tempoh penyimpanan yang diperlukan oleh Jeremy? Soalan A. Kenal pasti dan mendefinisikan masalah dalam persoalan di atas. B. Tentukan antaian yang perlu dibuat dan kenal pasti pemboleh ubah dalam menyelesaikan masalah di atas. Okay, sebelum kita jawab soalan ini, mari kita lihat kotak memori. Okay. Faedah mudah ialah ganjaran yang diberikan kepada penyimpan mengikut satu kadar yang tertentu atas jumlah wang simpanannya untuk satu tempoh masa yang tertentu. Okay, faedah mudah boleh dihitung dengan menggunakan rumus I sama dengan PRT. I adalah faedah. P prinsipal darab dengan R adalah kadar faedah dan T adalah masa dalam tahun. Okay, kita jawab soalan A kat sini. Kenal pasti dan mendefinisikan masalah dalam persoalan di atas. Penyelesaiannya ialah, so dalam masalah ini kita mengetahui prinsipal dan kadar faedah. Faedah ialah amount yang Jeremy perlukan selain daripada 4,000. Okay, sebab dia masih kurang untuk membeli komputer. Kita perlu mencari tempoh simpanan Jeremy di bank. Okay, soalan B. Tentukan andaian yang perlu dilakukan atau dibuat dan kenal pasti pemboleh ubah dalam menyelesaikan masalah di atas. So, jawapannya ialah, andaian pertama ialah kita perlu mengandaikan kadar faedah itu tidak berubah sepanjang tempoh kita melakukan perhitungan faedah. Jika tidak, rumus I sama dengan PRT akan menjadi tidak sah. Andaian yang kedua ialah kita juga perlu mengandaikan bahawa harga komputer tidak berubah apabila Jeremy berjaya mengumpulkan amount wang yang diperlukan. Okay? So, pemboleh ubah dekat sini adalah I, iaitu faedah, P, prinsipal, R, faedah dan T, masa dalam tahun. Okay, cikgu rasa itu sahaja untuk konsep tentang menerangkan pemodelan matematik. Sampai sini dan kita akan jumpa lagi dalam video yang lain. Sekian, terima kasih.